Betul kan? Okey. Jadi saya harap awak dah buat. Okey. Sebab bila bukan secara face to face berdepan dalam kelas ni, saya tak boleh nak check sangat awak buat ke tak. Tak semua kerja kena submit lah. Kalau tak nanti awak pun terbeban. Okey. Jadi jujur dan maksudnya kalau buat pun walaupun salah tak apa, kita semak. Okay, so please refer to the question. A sample of ammonia has a molality 1.6 molal and density of 0.9 gram per milliliter. Calculate the percentage by mass of ammonia. Alright, so kita dah you dah jumpa soalan ni banyak kali. If you refer to the question, given to you the concentration in molality. Right? So this is concentration. Concentration in molality. Okay, ada dia punya value ni. And given to you the density. Okay, kalau you baca soalan tu, a sample of ammonia has a molality. Maksudnya molality tu, it refers to the concentration of a solution. So, this is the density of solution. Okay, alright. So, since you are going to determine the percentage by mass, di mana percentage by mass ini juga adalah satu concentration, ukuran ataupun cara kita express concentration molality kepada macam mana kita nak convert molality itu kepada percentage by mass. So since we have molality and density of solution, of course we need to use assumption. So in order to determine the percentage by mass dan disebabkan ada molality and density of solution, we have to assume, okay, please write the assumption. Assume the what class? Can you give me any suggestion? Nak assume apa ni? Mass. Mass of what? Mass of? Solvent. Solvent. Okay, right. It is correct. But which one is solute? Which one is solvent? Sebelum saya teruskan. Solute siapa? Solvent siapa? Ammonia. Siapa? Yes, ammonia is the solute. Okay, and solvent is the H2O. water. Right. Okay, so assume the mass of solvent, which is water, since molality, it defines that the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram solvent, which is water. So we have to assume the mass of solvent, water, is 1 kilogram or 1,000 gram. So please write the assumption. Alright, okay, so basically from molality, disebabkan kita ada molality, so from molality of ammonia, okay, molality of ammonia, we know that molality is number of mole, okay, ammonia divide by mass water in kilogram. So bagi mereka yang masih tak jelas, di sinilah kita nak gunakan kita punya assumption ni. Assumption ni kita nak guna kat sini. So since we have molality 1.6 mole per kilogram. Okay, tengok cara saya buat macam tu awak kena buat. So and now we are going to determine the number of mole, okay, of ammonia divide by 1 kilogram. Unit mesti sama sebab sini kilogram, sini per kilogram mesti sama. So you can cancel out. Therefore, now you get the mole, the number of mole. Okay, from the assumption and relationship, you have the moles of ammonia, which is 1.6 mole. Okay, biasanya kalau dalam peperiksaan dia akan cari assumption ni, lepas tu dia akan cari mole yang you dapat daripada assumption tu. Okay, alright. Okay, next. Now, since kita nak kira, okay, saya gunakan warna biru. Since kita nak kira percentage by mass of ammonia, and this is the formula where we need the mass of ammonia, okay, and we need the mass of solution, okay, times 100. Okay, so since we have the mole, we can convert the mole of ammonia to mass. Okay, jadi cari dalam jawapan awak, saya rasa awak boleh tunjukkan jalan kerja lah. Awak kena tunjukkan jalan kerja. So yang ini saya hanya beri jawapan mass of ammonia. Okay, by using the molar mass, saya guna molar mass kat sini 17, 14 nitrogen,
hidrogen tu ada 3, jadi 14 campur 3, 17. Sepatutnya you cari jawapan awak, mass of ammonia adalah lebih kurang 27.2 gram. So kalau ada, tandakan. Itu biasanya jawapan-jawapan yang pemeriksa cari. Okay, alright. Okay, now you have the mass of solute which is ammonia in order to determine the percentage by mass. Okay, setakat ini ada masalah? Walaupun kita belum jawab lagi soalan, so do you have any problem in order to get the mass of ammonia? Ada masalah? Tak ada. Okay, so alright, good. So kalau tak ada, let's continue with the next step. Okay, apa yang kita tak ada lagi? Mass of solution. Okay, in order to determine the mass of solution, okay, mass of solution, okay, we have to use density of solution. Where density of solution kita boleh tulis macam ni juga. D tu di huruf kecil, tapi solution tu kita subscribekan which is equal to mass huruf M kecil, subscript dia solution, okay, divide by volume of solution. Okay, kita ada density of solution and then we have volume of solution, ada tak? Cuba tengok. Volume, perlu tak ke kita cari, kita gunakan volume of solution ni, density ni kat sini. Saya terlupa pula tadi. Perlu tak? Volume tak ada kan? Volume tak ada. Memang dia beri kat sini. Okey, patah balik. Mass of solution ni maksudnya solution ni mengandungi apa, kelas? Apa yang Solute and solvent. Yes, yes, good. Mass of solution. Solution dia terdiri, it contains solute and solvent. So mass of solution dia ada mass ammonia plus mass water. Now since you have assumed the mass of solvent which is water is 1000 gram. Ini kita dah assume. Okay. Mass of ammonia kita dah kira tadi berapa? 27.2. So now you can determine the mass of solution. Okay, so we don't have to use the information from density. Memang dia beri. Kadang-kadang tak semua information tu kita kena guna ya. Okay, so now tadi dia punya mass berapa? 27.2 gram plus 1000 gram. So you will get 1027.2 gram. Okay, so this is the mass of solution. Okay, pastikan kalau betul-betul. Cuma kalau you assume tadi kat atas tu 2000 kilogram, kat sini akan dapat lain lah. Tapi jawapan akhir akan sama. Ni saya dah bagi tahu hari tu. Okay, now we are going to determine the percentage by mass. Okay, of ammonia where it equals mass ammonia. Saya tulis sekali lagi, takut ada yang lupa. Divide by mass solution times 100. Okay, mass ammonia 27.2 gram divide by 1027.2 gram times 100. So what's your final answer? How many percent? Somebody can give me response or tekan calculator sekarang kalau tak jawab lagi ke ataupun salah. 2.64%. 2.64 belakang tu berapa? 2.64 belakang 4 tu berapa? Ada kalkulator saya. Sebab kadang-kadang you punya molar mass lain. Yang lain ada jawapan tak? Respon tak? Tolong pagi-pagi ni kena aktif sikit. Darab 100. Lebih kurang 2.6479 kan? Belakang tu betul tak? Kalau ikut nombor yang saya guna ni. So yes, dia depends kepada molar mass awak tu. So lebih kurang 2.65%. Okay, any question? Aduh, ada orang nak masuk. Dia auto, walaupun kita auto admit, bila dah start dia memang tak boleh nak ni. Dia tak akan auto. Okay, ada masalah tak yang ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada, alright. So kalau tak ada, saya ni sekejap siapa tu cakap saya dah tak, lepas ni saya tak nak layan. Mengganggu lah sebab kalau 1 jam tak apa lagi. Okay, siapa nak masuk ni? Siapa nak masuk? Siapa tak nampak pun? Mana Iskandarnya? Aduh, hai. Panggil dia. Dah masuk William, dah masuk. Hai, dah masuk pula. Budak ini. Okay. Baik kita sambung.
Okay, now let's refer to the next question. Okay, sekejap. Ni tadi dah habis. Okay dah yang ni soalan yang ni, lepas tu kita pergi pada redox. Betul? Betul kelas? Betul. Okay, alright. Okay, so this is very simple question. Okay, so bila saya nak nasihatkan, bila dapat soalan, jangan takutlah. Kita memang kena baca dan analyse. Kita kena menganalisa apa maklumat yang diberikan, and you cannot memorize, you tidak digalakkan untuk memorizing the how to solve the problem. You must focus to understand the concept. You mesti fahamkan konsep. Kalau you hanya menghafal cara nak jawab, itu bila soalan tu pusing sikit you tak boleh jawab. Sebab itu sebenarnya chemistry ni dia mesti faham konsep dan you must do a lot of exercise. Okay, so this question, wine has a typical alcohol content which is 12%, given to you here, percentage by volume. If the alcohol is 25 milliliter, what is the volume of wine? Okay, so as you know that wine, okay, dia mesti contain alcohol. So given to you 12% percentage by mass. So percentage by mass. So bila nampak aja percentage by mass, you have to recall percentage by mass is volume, okay, of solute. Alright, divide by volume of solution. Okay, time 100. Cuma dalam konteks ini, you have to identify siapa solute, siapa solvent. So, of course, okay, kalau kita tengok kat sini, saya pun tak tahu nak lukis macam mana. Let's say lah kita ada macam ni kan. So, ini adalah solution. Alright, so this is the solution. So solution kita tu siapa? Wine. Wine itu adalah satu bahan yang ada dia punya solute tu. Jadi solution kita dalam kes ini adalah wine. So kat dalam solution itu ada dia punya solute and solvent. Cuma sekarang based on the information given and the formula ataupun relationship in percentage by volume, kita hanya perlu tahu solute dengan solution saja. So solution dah tahu, jadi makanya kat dalam ini mesti ada kita punya alcohol. Alcohol kita. This is the solute. So now you have the volume of alcohol, which is the solute, and you are going to determine the volume of wine. Jadi by using this relationship, sepatutnya tak ada isu besar lah. Okay, sepatutnya tak ada isu besar, yang mana it equals 24 milliliter. So divide by volume of wine. Okay, times 100, and suppose kat sini 12, ini adalah 12. Ini mana datang daripada soalan. Okay, thus the final answer, volume of wine. Okay, check your answer is berapa persen, berapa mililiter kelas? Berapa mililiter? 200. 200. 200. Okay, good. 200 milliliter. Okay, 200 milliliter. So kalau soalan yang macam basic-basic ni dalam UPS. Okay, UPS 1 dia akan uji chapter 1, chapter 2 Nanti tengok dekat course outline tu bila. Jadi soalan yang simple-simple macam ni dia boleh tanyalah dalam UPS. Maksudnya pengiraan yang satu langkah je, setakat nak masuk dalam formula saja. Tapi kalau yang assumption tu semua tu panjang tu, mungkin biasanya dia akan tanya dalam final exam. Okay, baik, any question sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu redox tak silap saya, iaitu stoichiometry 1.3. Any question? Berkenaan concentration. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alright, kalau tak ada bagus. Cuma saya nak bagi tahulah yang you submit malam tadi last tu adalah soalan yang melibatkan average atomic mass. So nanti hujung minggu ni saya akan beri soalan
tambahannya lain untuk concentration. Saya cuba bagi di hujung minggu lah, maksudnya barulah you boleh buat banyak sikit ataupun fokus sikit, lebih sikit lah. Kalau tak nanti hari-hari lain ni subjek lain you nak fokus kan. Okay, so nanti saya tanda dan saya akan return kerja yang malam tadi yang you dah submit semalam-semalam tu, and then saya akan beri soalan tambahan ya. Okay, so if there is no question for 1.2 concentration, we will continue with balancing equation. So this is the subtopic from 1.3. Okay, stoichiometry. So last class I've told you bila kita cakap pasal stoichiometry, of course we have to refer to the balanced chemical equation. Okay, so please refer to non-face-to-face question. Okay, non-face-to-face question. Alright, week 2, third hour. Balance the following equation. Okay, and given to you there are 2 equations. Baik, yang pertama sekali you have to identify adakah ini redox reaction ataupun bukan. Biasanya kalau redox reaction dia akan melibatkan ion electron method. Biasanya dia akan gunakan ion-ion dalam equation tu. Okay, kalau macam ni, ini adalah bukan redox reaction, so equation biasa. Jadi you balancekan sahaja. Okay, so yang ini you boleh gunakan inspection method pun, tak ada masalah. Balancing macam biasa. Okay, kemudian sebelum saya beri jawapan untuk soalan ni, saya nak ingatkan biasanya when we write the chemical equation, of course we have to include the ataupun masukkan sekali phases ni. Tetapi fasa solid, gas, liquid, aqueous tu kan. Okey, tetapi di peringkat awal ini tak apa lagi, you tak letak tak apa. Tapi selepas bermula chapter 5, maksudnya chapter 6 nanti wajib mesti equation kita ada phase, ada fasa bagi setiap reactant and products. Okey, jelas? Jelas? Jelas Cuma di peringkat awal ni, awak sebagai pelajar yang belajar kimia, kita kena tahulah contoh kalau oksigen, dia mesti gas dan dia mesti O2. Siapa buat oksigen tu O atom, salah. Sebab oksigen sekarang ni dia wujud dalam keadaan stabil sekarang ni dalam bentuk molekul dan gas. Sebab itu kita sedia oksigen. Macam water sekarang at 25 degree Celsius, it exists as liquid. Sebab itu kita kena tahu fasa dia liquid. Kecuali kalau dia dah vaporize, dia akan jadi gas lah. Okay, so please check your answer sebab ini inspection method sahaja. Okay, sepatutnya tak ada isu untuk menyeimbangkan. Okay, so the first question we have 4 moles of ammonia, 5 mole of oxygen, and then produces 4 mole nitric oxide and 6 mole water. That is the answer for question A. Ni inspection. You check nitrogen kiri kanan, oxygen kiri kanan, hydrogen kiri kanan. And for question B, we have 1 mole aluminium chloride, 3 mole of silver nitrate. Kat sini 3. Okay, 3 mole of silver nitrate, 3 mole of silver chloride, and 1 mole of aluminium nitrate. So this is the answer. Any question? Untuk soalan yang nombor 1 ni. No. Ada. Okay, sebab very easy. Sebab you pun dah belajar dari sekolah. Okay, so now let's move to this equation. Still non-face-to-face question, but given to you the redox reaction. Okay, redox equation. Okay, so kalau you tengok pada soalan ni, ini contohnya. Soalan yang melibatkan redox reaction, usually dia akan menggunakan ion yang terlibat sahaja. Ion-ion that undergoes or species that undergoes oxidation and reduction. Okay, walaupun sebenarnya kat sini contohnya dia gunakan potassium permanganate. Biasanya kita akan guna ni. Okay, tapi yang K plus ni dia tak masukkan sebab K plus tu dia hanya pemerhati sahaja. Dia tak terlibat pun dalam redox. Jadi that's why saya kata tadi, usually kita akan gunakan yang ion electron method sahaja. Kita hanya libatkan ion-ion or species that undergoes oxidation and reduction. And when you have the question, please refer. The redox reaction occur in acidic or basic medium. So in this question, the reaction occur in acidic medium. Okay, so kalau kita ingat balik, you boleh refer you punya nota ataupun kalau you tengok video kelas kita hari tu dan saya ada post juga dekat YouTube. Lebih kurang ada 8 step. There are 8 step to solve, to balance the redox reaction in acidic medium. Okay, so first of all, apa kita nak kena buat ni kelas? Firstly, saya dah ajar itu.
Asingkan Half Separate. equation. Okay, separate. separate into two half equation, which is oxidation and reduction, right? Okay. Yes. Okay. Jadi kalau kita nak separate, biasanya kita akan tengok pasangan ion itu. Contoh kat sini we have permanganate, namanya ni adalah permanganate. Saya ni jenis tak suka nak sebut huruf. Saya suka sebut nama ion itu. Permanganate ion, you tengok kat sini converted to manganese ion, itu satu half equation. And we have this one, for your information, kita kena tahulah sebagai pelajar. This is oxalate ion. Okay, oxalate ion. Okay, oxalate ion, kalau you tengok kat sini, converted to carbon dioxide. Sebab dia ada carbon, ada carbon. Satu lagi ada manganese, ada manganese. So kita pairkan dia. Tapi sekarang in order to separate, kita kena tahu, we have to observe the oxidation number. Okay, first you as a student, you should be able to determine the oxidation number of each atom in the ion or species lah ataupun compound. Okay, basically if you have permanganate ion, kita wajib tahu oksigen ni. Oksigen kita kena tahu dia punya oxidation number, and usually oksigen ni adalah negatif 2 kecuali dalam kes-kes khas yang terkecuali lah yang saya dah sebut. Okay, so now we are going to determine the oxidation number for manganese in permanganate ion. Okay, so manganese, let's say unknown, plus negative 2 for oxygen atom times 4. And for ions, the total oxidation number is equal to the charge carried by the ion. So equal to negative 1. Jadi sekarang kalau you tengok kat sini, negatif 2 darab 4, negatif 8, bawa ke sebelah. Kita dah tahu dah kat sini, manganese adalah bersamaan dengan positif berapa kelas? Positif? Positif? 7. Yeah, positif 7. 7. Wajib ada positif. Tak ada positif, tanda positif tu salah. Kalau tak ada tanda positif, salah. Okay. And now, obviously, di sini manganese oxidation number dia positif 2. Jadi in order to separate into two half equation, kita dah dapat oxidation number for manganese is decreased from positive 7 to positive 2. So permanganate ion, when the equation permanganate ion converted to manganese ion, this is the reduction or oxidation class? Oxidation. Apa dia? Reduction. Tengok oxidation Oxidation. number. Oxidation number manganese berkurang. Jadi ini adalah reduction. Yes, reduction. Okay, baru nak separate ni, belum seimbangkan lagi. Okay, same goes to carbon. We have to determine the oxidation number for carbon in oxalate ion. So kita kira dulu oxidation number of carbon in oxalate ion. 2 carbon plus negative 2 times 4 equals negative 2. Okay, negatif 8 bawa ke sebelah, positif 8 tolak 2, 8 tolak 2, 6, 6 bagi 2. So carbon positif 3 in oxalate ion. Betul tak? Takut saya salah kira ni. Betul atau tidak? Betul? Betul. Untuk kita kena kira untuk satu karbon bukan 2 karbon. Okey, untuk dalam carbon dioxide ini pun sama juga. Carbon dioxide kita tak tahu. Dia punya carbon tu kita tak tahu oxidation number. Okey, so kat sini negative 2 times 2 equals 0. So kat sini negative 4. Jadi bawa ke sebelah. So carbon in carbon dioxide is positive 4. So the oxidation number for carbon increases from positive 3 to positive 4. Jadi the reaction, the conversion of oxalate ion to carbon dioxide, it is oxidation reaction. Ada isu tak? Betul kan? Takut saya salah ke apa? Maklumlah short menulis. Okay, betul? So konsep oxidation number bertambah berkurang tu kena faham Okay, ada soalan untuk yang pertama ni. Ini baru first step ni. Tak ada. Okay, so now kita dah ada two half equation yang kita dah pisahkan tadi daripada equation asal. Apa kita nak buat seterusnya? Kita nak buat apa? Kita nak buat apa kelas? Balancekan.
nak balancekan ni, yes, betul, balancekan. So nak balancekan ni kita buat satu-satu. Jangan kelang kabut. Kita buat satu-satu. Okay, katakanlah let's say saya nak balancekan yang reduction equation ni. Lupakan dulu yang oxidation. Okay, jadi in order to balance this half equation, kita kena ikut step juga. So nak balance yang ini, kita kena tengok dulu atoms other than oxygen and hydrogen. So dalam persamaan ini, kalau you tengok kita ada manganese, kita ada oxygen. So tengok dulu manganese, mangan dulu lah, Mn tu kan. Okay, so at the left side we have one manganese, sebelah kiri pun kita ada one manganese. So balancing the atom first. Okay, so in terms of atom sudah balance. Okay, barulah selepas itu kita tengok balancing atom, oxygen and hydrogen kalau ada. So in this case we have 4 oxygen ni salah betul tak? MnO4 minus. Okay. So at the left side we have 4 oxygen atoms, tapi dekat sebelah kanan equation at the right side we don't have any oxygen atom. So now we have to balance oxygen at the right side. In order to balance oxygen atoms, we have to add water dekat tempat yang tak ada oksigen tu lah. Cuma nak tambah berapa mol, tengok dekat sini. Sini ada 4, so saya mesti tambah 4 sebab saya nakkan 4 oksigen sekarang. So sebelah kanan oksigen sudah balance. Okay. Tetapi sekarang masalah kita timbul yang lain pula. Bila kita tambah 4 mole of water at the right side, we have 8 mole of hydrogen at the right side. So sebelah kiri pula tak ada hydrogen. Jadi kita nak balancekan hydrogen sebelah kiri, we have to add hydrogen ion. Okay, H+. Okay, H+. Berapa banyak? Tengok sebelah sini, there are 8 hydrogen. So you have to add 8 mole of hydrogen ion. Okay, saya nak awak check dan beri respon, adakah atom sekarang sudah balance? Saya tanya pasal atom sebelah kiri, sebelah kanan atom dah seimbang belum? Dah. Dah kan? Okey, baik. Kita boleh terus settlekan nak balancing charges, tak ada masalah. Okey, jadi atom sudah seimbang, jadi kita sekarang nak balancekan charge. Okey, since reduction dia mesti gain electron. Electron must be accepted. So bila elektron itu mesti diterima, dia mesti ditambah sebelah kanan, sebelah kiri sebelah kiri. Jadi sekarang kita check dulu total charges sebelah kanan. So this is positive 2, water kat sini adalah 0. So now sebelah sini adalah positive 2. Okay. At the left side, ni 1 mol, manganese ni 1 mol, darab negatif 1 baru negatif 1. Negatif 1 tambah positif 8, 8 tolak 1, 7. 7 nak tolak berapa? Maksudnya saya nak letak berapa elektron kat sini untuk dapat positif 2? 5. 5. Yes, saya kena add 5 mole of electron at the at the left side. So plus negative 5. 8 tolak 1, 7, 7 tolak 5, 2. Positif 2. Nampak dah balance the charge is balanced already. Okay? Okay, so settle untuk reduction. Sekarang kita pergi kepada oxidation. Okay, oxidation. So the oxidation is the conversion of oxalate ion C2O4 to carbon dioxide. Ini tadi equation yang tak seimbang lagi. Okay, same method, kita tengok carbon terlebih dahulu. At the left side we have 2 mole of carbon, at the right side we have 1 mole of carbon. So I have to put 2 mole of carbon here. Okay, nak balancekan carbon. And now continue with balancing oxygen and hydrogen. At the left side we have 4 mole oxygen. At the right side 2 oxygen jadi 4. So settle, oxygen pun balance. Okay, jadinya sekarang terjauh sangat lah ni saya buat sekejap saya padam. Jauh sangat. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini tadi, atom sudah seimbang termasuk oksigen. Now we are going to balance the charges. Okay, nak balancekan charge, kita kena faham apa tadi saya kata konsep oxidation and reduction. So oxidation, electron is removed.
Okay, must be remove. Okay, jadi nak remove tu maksudnya kena tambah elektron sebelah sini. Okay, check dulu bilangan charge sebelah kiri. So sebelah kiri ni nampak sangat jelas negative 2. So this one is 0. 0 nak dapat berapa negative 2? Maksudnya kat sini mestilah letak 2 elektron. Jadi kalau you balancekan kat sini plus negative 2. So sini pun negative 2, sini negative 2. Balance already. Okay. Any question setakat ini? Ada masalah? Ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okay, Tak ada. Okay, good. Kalau tak ada, sekarang nak buat apa ni sekarang? Kita nak buat apa? kena balancekan dua-dua elektron. Equalize kita nak dapatkan overall equation tapi kita kena equalize dulu elektron sebab bilangan elektronnya tak sama ni sekarang. Kalau you tengok kan, sini 5, sini 2. Okey, sekejap saya bawa ke sebelah dan saya akan tulis semula. Saya tak ingat ni equationnya ni. Okey, ni reduction. Nanti awak tolong saya kalau saya kata apa ni awak kena sambung. Sini permanganate MnO4 minus campur 8 hidrogen ion campur 5 elektron, tak silap tadi. Jadi manganese 2 plus and 4 mole water kelas. 4 mole water. Okay. Oxidation. For oxidation we have okay, kejap saya kena buat bawah sikit. Saya boleh je kalau nak tekan-tekan slide tapi macam tak best lah mengajar semuanya kita nak tekan slide saja kan. Ada saya buat live. Okay, so kat sini oxalate ion. Okay, converted to 2 mole of carbon dioxide plus 2 mole of electron. Okay, so since kita nak dapatkan overall equation, you kata kena equalize the number of electrons. So what we have to do to the half equation untuk reduction ni? Apa kita nak buat sebab kita nak samakan elektron? Darab 2. The first equation we have to multiply by 2. So bila you darab 2, you will get 2 permanganate ion plus 16 hydrogen ion plus 10 electron. Okay, so this one is 2 manganese ion plus 8 mole water. Okay, so now kita dapat 10 mole of electron kat sini. Jadi apa kita perlu buat pada half cell equation dekat oxidation? Darab 5. Yes, we have to multiply by 5. So multiply by 5, we have here 5 mole of oxalate ion. Okay, converted to 10 mole of carbon dioxide plus 10 mole of electron. Okay, kalau you nampak bilangan elektron telah sama. Kenapa kita kena samakan? Kena faham konsep redox reaction. Mesti ada spesies yang remove electron. The number of electron removed must be equal to the number of electron accepted. Bilangan elektron yang disingkirkan dan diterima oleh spesies yang satu lagi ataupun reaktan satu lagi tu mesti sama. Bilangan elektron mesti sama berapa remove, berapa accept kena sama. So that's why kita kena equalize the number of electron. So now bila you dah sama, you boleh cancel out. Bila nak cancel out tu, tengok you nampak dia kan berada pada side yang berbeza. Satu 10 mole elektron tu sebelah kiri equation, ada satu lagi sebelah kanan. Selepas itu kita tinggal tulis balik overall equation. Yang penting dekat sini reaktan mesti berada pada sebelah kiri equation, products mesti berada pada sebelah kanan equation. Okay, for example here we have 2 mole, saya turunkan balik, 2 mole of permanganate ion plus 5 mole of oxalate ion. Okay, plus 16 mole hydrogen ion. Okay, converted to 2 mole of manganese ion. Okay, plus, okay saya takut terlupa, saya tulis dulu 10 mole of carbon dioxide plus 8 mole water. Okay, sebenarnya kedudukan dia tak kisah nak manganese dulu ke, carbon dioxide dulu ke, tak kisah. Yang penting reaktan mesti reaktan, produk mesti sebelah produk. Okay, betul tak jawapannya? Saya cek ni 2, 5, 16, 2, 10, 8. Okay, so kalau you berjaya dapat sampai sini, sebenarnya kita telah berjaya menyeimbangkan for equation ataupun reaction that occurred in acidic medium. Baik, any issue? No, madam.
Okay, good. Jadi kalau soalan periksa lah kan. Soalan periksa ni dia bukan setakat bagi nak suruh balancekan saja. Dia boleh soalan tu berangkai. Dia mungkin nak suruh you kira concentration ke, percentage by mass ke, purity of sample ke, tapi mungkin dia bagi masalah redox. Bila dia bagi masalah redox, kita kena balancekan dulu. Itu yang pelajar kena kuasai. Kena ada kemahiran untuk menyeimbangkan persamaan. Okay, kalau tak boleh seimbangkan tu yang masalah nanti. That's why you takkan boleh jawab soalan stoichiometry. Contoh nak kira limiting reactant ke apa tu dengan baik. Okay, so if you refer to the question, actually soalan ini dia bersambung dengan soalan, banyak ruang kosong saya sediakan ni. Face to face. Di mana face to face dia suruh balancekan soalan yang sama tu tadi tapi in basic medium. Okay, so bila kita nak balancekan in basic medium, sebenarnya kita kena lalui step yang tadi, yang banyak kita buat tadi tu. So saya tulis balik equation tersebut. Okay, saya tulis dulu. We have 2 mole of permanganate ion. Okay, plus 5 mole of oxalate ion, plus 16 mole hydrogen ion, converted to 2 mole of manganese ion plus 10 mole of carbon dioxide plus 8 mole of water. So ini tadi yang kita dapat daripada acidic medium. But now we are going to continue to balance the reaction equation that occur in basic medium. Okay, so apa kita nak buat sekarang? Tambah OH. Okay, you have to add hydroxide ion OH minus at the left side and right side of the equation. Berapa banyak kita nak tambah sekarang? 16 16. ke macam? Yes, we 16. have to, yes, good, 16. Because we have to refer to the number of mole of hydrogen ion present in the equation. So we have to add 16 mole hydroxide ion here at the left side. And tak muat pula, saya betulkan dulu terlebih. And sini tadi 8 mole water and okay, plus 16 mole hydroxide ion at the right side. So 16 mole hydroxide ion plus combines with 16 mole of hydrogen ion at the left side, we will get 16 mole water. Okay, yang lain tu macam biasa, tulis. Okay, ni oxalate. Alright, sebelah kanan tak ada masalah. Dia tak akan menghasilkan water yang baru. Dia ada 8 mole water tu juga. Okay. So now, apa yang you nampak persamaan di sebelah kiri dan sebelah kanan equation? H2O. H2O. Yes, we have 16 mole of H2O at the left side and we have 8 mole of water at the right side. So kita tak boleh ada spesies yang sama pada kedua-dua equation. So yang ni kita kena selesaikan 16 tolak 8. Jadi bakinya 8 mole water at the left side sebab sebelah kiri tu yang berbaki. So yang lain tuliskan semula. Okay. Okay. Alright. 2 mole of manganese ion plus 10 mole carbon dioxide plus 16 mole of hydroxide ion. Okay. Ada masalah tak lagi? 2, 8, 5, 2, 10, 16. Okay, saya rasa dah seimbang. Cuma kita check dulu. Nak tahu dah seimbang ke tak, kita kena check atom dan juga charge. Okay, atom kalau saya tengok kat sini semua dah seimbang. Kita kira charge pula sebelah kanan. Ni kosong, negatif 1, negatif 10. Betul ke ni? 10. Betul tak ni? Sorry, ni bukan negatif 1. Ni apa? Negatif 2. Sebab 2 dengan negatif 1. So sebelah sini negatif 12. Sini berapa? Negatif 12 ke? Betul tak ni kelas? Sini. Betul. 4. Positif 4. Sini berapa? Kosong. Sini tolak 16. Jadi negatif 12. Itu sama. Jadi inilah equation untuk basic medium. Kita tak boleh simplify lagi sebab kalau nak simplify boleh je sebenarnya, you akan dapat pecahan lah. Biasanya pelajar ni tak suka pecahan. So kalau kita tak boleh dapat yang the smallest ratio tak payah. So ini adalah jawapan akhir. Dan biasanya kalau kita tengok redox equation tu, kalau dia berlaku pada basic medium, biasanya dia mesti ada OH minus. Nampak?
Ni kita refer yang dah seimbang. Kalau ada OH minus tu biasanya reaction itu berlaku in basic medium ataupun basic solution. Kalau hanya ada H plus, biasanya reaction itu berlaku pada acidic medium. Itu usually yang itu biasanya lah. Untuk peringkat awak itu yang awak boleh tahu. Sebenarnya banyak lagi bila kita cakap pasal redox reaction ni. Yang you tak belajar. Okey, ada masalah untuk menyeimbangkan redox reaction. No, Miss. Okey, wah Miss muda. Madam. Ya, yes. Saya Madam. Kenapa? saya nak tanya madam. Ya, tanya. Kalau Iskandar. soalan yang ada apa? Contoh dia minta concentration ke apa kan madam kan? Kita yang dalam balancing redox tu nak bagi dalam acidic medium ke basic medium? Biasanya dia akan bagi clue. Contoh mungkin awak dah tengok soalan. Kalau soalan tu melibatkan concentration tapi dia melibatkan redox. Biasanya dia akan sebut in acidic medium ataupun dia bagi tahu the reaction, dia contohlah dia kata dia tambahkan permanganate ion in sulfuric acid. Confirm itu mesti adalah acidic medium. Dia mesti ada clue. Dia mesti beri clue kepada student untuk jawab. Sama ada dia mention acidic medium tu dia mention dengan jelas ataupun dia bagi tahu dia tambahkan acid dalam tindak balas tu. Kalau dalam redox maksudnya kalau in acidic medium dia mesti add acid. Nanti saya rasa dalam soalan yang minggu depan punya dia ada soalan redox. Nanti kita bincang ataupun kalau tak ada dalam soalan tutorial tu saya bagi. Kita tengok contoh soalan stoichiometry yang melibatkan redox. Okey, baik. Ada pelajar biasanya tanya saya. Okey, terima kasih sama. Ada pelajar biasanya tanya saya, cikgu kalau redox ni ini ke? So awak biasanya akan tunjukkan biasanya kita akan tunjukkan lah dalam kita punya jawapan sekejap saya patah balik. Awak tunjukkan yang ni. Awak tunjukkan biasanya memang kita akan buat semua step tu tapi dalam step awak tu maksudnya untuk pemeriksa semak mesti ada yang ni yang kita dah balancekan kedua-dua elektron tu sebelah kiri dan kanan, lepas tu final answer. Yang lain tu memang kita kena buat tapi pemeriksa biasa akan cari yang ni. Ini dah akan nampak ni, okey ni betul. Okey, dia akan tanda kat sini. Dia akan tanda lepas tu kat sini. Yang lain memang kita kena buat. Tapi yang saya tanda ni biasanya yang markah akan dicari oleh pemeriksa. Okey. Jadi memang banyak step tapi tak nak kita kena buat sebabnya kalau kita tak ikut semua step kita tak boleh dapat jawapan untuk balance yang equation yang balance. Okey. Itu saja saya boleh cakap lah berdasarkan pengalaman sebelum-sebelum ini dari segi pemarkahan. Jadi saya nak pelajar alert bila saya cakap, bila saya bagi guideline, you kena alert sebab kami ni kebanyakan pensyarah adalah ada pengalaman untuk untuk memeriksa kertas. Jadi final exam tu kami tahulah macam mana pemarkahannya biasanya. Okey, saya rasa kita dah habis untuk yang balancing redox semua tu. Jadi saya dah post malam tadi video limiting reactant. So siapa yang dah tengok boleh dah tengok tu bagus. Yang mungkin tak sempat tengok, you have to focus to this question. Okay, limiting reactant ni. Jadi saya mungkin benda ni benda baru bagi awak. Okay, saya ada sebut dalam video malam tadi. Kebanyakan biasanya kita menganggap semua reaktan tu habis diguna pakai. Bila tindak balas semuanya habis. Reaktan, contoh reaktan mana sebelah kiri ni lah. Ni reaktan kan. Kita kata biasanya habis. Tapi biasanya dalam sesuatu tindak balas, okay, dia mesti ada reaktan yang akan left over. Yang maksudnya yang akan berbaki lah. Jadi bila itu berlaku, macam mana kita nak meramalkan produk form? Contohnya saya nak tentukan produk CCl4 ni berapa banyak yang terhasil. Saya kena faham dua konsep. Maksudnya saya kena faham dua konsep tu baru saya boleh kira. Apa dia? Limiting reactant dengan excess reactant. Jadi kalau you tengok balik limiting reactant punya definition, okay, limiting reactant is the reactant that is completely used up first in the chemical reaction and limit the amount of product form. Dia adalah bahan tindak balas. Bila kita sebut limiting reactant, ada perkataan reactant kat sini dia mesti refer kepada bahan tindak balas. Jadi bahan tindak balas or reactant mesti yang berada di sebelah kiri persamaan. Kalaulah soalan tu suruh pelajar define limiting reactant tapi pelajar sebut product that is completely used up first, confirm salah, dia bukan produk. Ataupun pelajar kata substance that is completely used up first, pun salah. Dia mesti betul. Limiting reactant mestilah reactant that is completely used up first ataupun
apa tu, that limit reactant that is used up first is in a chemical reaction and limit the amount of product form. Ada dua fungsi kat situ. Dia habis terlebih pakai terlebih dahulu dalam tindak balas, dan daripada limiting reactant itulah dia akan menentukan berapa banyak produk yang terhasil. Because saya ada mention, kalau limiting reactant itu habis, no more further reaction boleh berlaku. Tidak akan ada lagi tindak balas seterusnya yang boleh berlaku. Contoh yang saya bagi dalam video malam tadi adalah kita nak buat sandwich kan. Bila roti tu habis, sandwich pun tak boleh nak dihasilkan lagi. Kita tak boleh prepare lagi sandwich. Okay, so now if you refer to this question carbon tetrachloride CCl4 was prepared by reacting 100 gram of carbon disulfide CS2 with 100 gram of chlorine gas according to the reaction below. Okay, when you have the equation, please ensure or make sure the equation is balanced. Kadang-kadang soalan dia bagi equation yang tak balance, dia perangkap awak kat situ. So please mesti always check the equation whether it is balanced or not. Okay, so this is a chemical equation. So kalau kita tengok kat sini dia sudah seimbang. Okay, 4, 5, 6. Okay, first determine the limiting reactant. Bila dia tulis keyword determine, determine ni tentukan limiting reactant. Tentukan limiting reactant mesti dikira. Limiting reactant mesti dikira. Dia tak boleh teka. Maksudnya you have to calculate limiting reactant. Okay, so now what you have in the question class. Kita kena settlekan dulu soalan pertama tu. Apa yang kita ada ni sekarang? What informations that we have in the question? Okay, apa dia? Mass. Mass of mass kita tengok. Mass of siapa? Kadang-kadang dia bagi mass of product form juga. So this is mass of carbon disulfide, this is mass of reactant, and this is the mass of chlorine, also reactants. Okay, jadi kita ada mass of reactant. Dalam contoh malam tadi, dalam contoh video tu saya bagi mol. Tak ada masalah. Kadang-kadang soalan dia bagi mol siap-siap. Tapi biasanya soalan bagi mass. So when you have the mass of reactant, you have to convert to number of mole of each reactant. Okay, so number 1. Okay, firstly student mesti buat apa? Cari mole of carbon disulfide. Saya malas nak tulis penuh, saya tulis je mole huruf N kecil tu, lepas tu CS2. Okay, please show all the steps ataupun langkah kerja awak. Okay, 100 gram divide by carbon disulfide molar mass. Okay, dah kira belum carbon disulfide punya molar mass? Kalau belum, kira sekarang. Sulfur 32.1, carbon 12. Dapat berapa? Tekan kali. 1.3123 mol. Bukan, dia punya molar mass dulu, molar mass. Nak bagi berapa ni? 70? 36.2. Yes, 76.2 gram per mole. Okay. So now, what is the number of mole for carbon disulfide? Ambillah 4 decimal places. 3123. 3123 1.312 3 pun boleh ataupun 1.312 pun boleh, tak ada masalah. Okay, and continue with mole of chlorine gas, which is 100 gram divide by its molar mass 71.0 gram per mole. So the number of mole of chlorine is tekan kalkulator. Yang belum buat tu tekan kalkulator. Saya ada 1.4085. Okay, 1.4085. Yang lama ni awak guna nombor yang saya guna ni Maksudnya molar mass saya guna ni kan? Betul? Okay. Alright. Jadi okay, biasanya kita akan tengok dua ni. Pelajar cari mol, biasanya dapat dua-dua mol ni. Kalau betul, you tandakan betul. Okay, saya nak ingatkan di sini. Ini adalah kesilapan yang biasanya calon buat. Dan maksudnya awak jangan buat lah. Bila kita nak tentukan limiting reactant ni, kita tak boleh tengok mol, initial mol. Yang kita kira ni sekarang ni apa? Yang kita kira ni sekarang ni adalah initial mol. Kita nak kira mol provided or available to you. Kan saya kata biasanya kita tengok pada balance equation tu secara teori, tapi bila kita nak buat eksperimen, kita kena timbang bahan-bahan ni. Kena timbang bahan-bahan ni, berapa mol yang awak ada sekarang. Okay, sebelum you start, you ada banyak ni saja. Ini adalah initial mol ataupun mol available. So bila kita nak tentukan limiting reactant, kita tak boleh tengok aja. Tengok je mol sikit tu, awak kata mol yang sikit tu lah limiting reactant. Tak boleh. Salah, itu salah konsep.
Limiting reactant perlu dikira. Ada dua cara nak kira, saya dah tunjuk dalam video. Okay, sekarang kita dah kira mol, kita nak kira limiting reactant terlebih dahulu. Nak tentukan limiting reactant. Jadi, saya lebih suka pelajar gunakan kaedah you compare mole reactant dengan reactant. Sebab itu konsep yang paling jelas sebenarnya. Kita relate dengan definition. Okay, jadi if you refer to the balanced chemical equation, okay, let's say saya nak start dengan carbon disulfide. CS2 saya nak compare dengan chlorine. Okay, from the equation. Okay, ada banyak cara Nak buat ayat pun boleh, tak nak buat ayat kita buat perkadaran from the equation. Okay, kalau saya tak nak buat ayat panjang-panjang, saya boleh tulis macam ni. 1 mole carbon disulfide needs ataupun required 3 mole chlorine. Dalam video kan saya guna ayat. Yang macam ni pun boleh juga. Okay, yang saya tulis ni, perkadaran yang saya tulis ni adalah secara teorinya. Secara teori daripada equation. Tetapi dalam tangan kita sekarang yang available ada berapa mol CS2. Kita baru kira tadi berapa. If I have 1.3123. Tak silap saya, betul tak? Mol CS2. Dia needs berapa banyak? Dekat sinilah kita akan kira. Maksudnya needs. Okay. So apa kita perlu buat? Okay, tengok equation dekat sini. Kita kena cancel mol CS2 ni. So that's why kita bahagi 1 dekat sini. Dulu kan awak buat bahagi 1 darab berapa tu awak tak tahu pun macam mana. Sebenarnya kita nak cancelkan unit mol CS2. Tapi kita nak cari mol siapa? Kita nak cari mol klorin. Okay, ada berapa mol klorin? 3 mol klorin. Jadi the remaining mol yang tinggal kat sini yang kita nak kira adalah mol klorin. So bila you tekan kalkulator, dapat berapa? Sekejap saya pun tekan. 1.3123 darab 3. Berapa? Berapa? 3.936. 3.936 ataupun kita ambil 3.9369 tu pun boleh juga. 3.9369 mol. Mol siapa? Mol klorin. Klorin adalah salah satu reaktor. Okey, kita dah kira apa yang kita kira ni mol klorin yang diperlukan untuk tindak balas tersebut. Okey, jadi sekarang you have to compare. Kita kena compare mol klorin yang kita perlukan ini needed. Ini required. Okey, yang dekat depan ni tadi apa? Ini yang available. Yang kita ada banyak ni. Okey, cukup ke tak cukup kelas? Kalau you tengok. Kita ada banyak ni 1 point lebih. Tapi kita perlukan 3 point lebih. Cukup ke tak cukup untuk klorin? Tak. Tak cukup. Jadi sebenarnya dah nampak idea kat situ. Jadi kita kena buat ayat sikit. Okay. The number of mole of chlorine needed. Okay, berapa? 3.9369 mol is more than available. Yang sama maksudlah dengannya kan iaitu berapa tadi? 1 point, kejap 4085. 1.4085. Kalau saya salah kira bagi tahu Okay, so sekarang ni kesimpulannya apa? Plus Cl2. Chlorine is the what? Limiting reactant. Yes, limiting reactant. Jangan tulis limiting je, mesti limiting reactant. Okay. Jadi reason ni biasanya dia ada markah juga. So you tulis saja yang ini. Yang ini perkadaran ni biasanya ada markah. Okay, ada markah. Kena tunjukkan jalan kira macam mana you buat. Sebab itu saya kata limiting reactant perlu ditentukan berdasarkan stoichiometry dan kita kena buat pengiraan. Okay. Itu kalau saya start dengan CS2 lah. So kalau you start dengan chlorine gas, saya rasa you akan dapat excess reactant terlebih dahulu iaitu CS2. Jadi kita dah boleh tahu juga. Maksudnya kita depends you dapat excess reactant dulu ke ataupun limiting reactant. Kalau dapat excess reactant, kita kena cakap lah siapa limiting reactant dia. Ataupun satu lagi cara, pelajar boleh gunakan kaedah yang saya ajar. Satu lagi compare reactant dengan produk. Maksudnya produk mana you pilih salah satu produk ni. Maksudnya kalau CS2 you compare dengan CCl4, chlorine pun compare dengan CCl4.
So siapa yang menghasilkan mol yang sedikit itu adalah limiting reactant. Tapi saya lebih suka kaedah yang ini sebab dia lebih jelas dengan definition limiting reactant itu sendiri. So yang pelajar biasa kata susah lah yang ni lah. Dia kata padahal tak susah pun. Dia kena faham. Okey, setakat ini ada masalah tak nak kira limiting reactant? Ada masalah? Tak ada. Tak ada, madam. Jadi kalau you nampak kat sini, yang tak cukup adalah klorin. Jadi salah satu lagi tu CS2 adalah excess reactant. Dia mesti ada baki nanti. Okay, so now sekarang kita nak sambung dengan soalan yang kedua. Calculate the percentage yield. Okay, tengok soalan number 2 ni. Calculate the percentage yield if 65.0 gram of CCl4 was obtained from the experiment. Okay, jadinya sekarang saya nak ajar sekali kat sini sebab dia ada sebut percentage yield. Okay, baik. Apa formula percentage yield? Okay, kalau you boleh refer nota. Percentage yield equals actual yield. Bahagi theoretical darab 100. Ya, semangat. Bagus. Bahagi theoretical yield. Yield tu hasil ya. Maksud yield tu adalah hasil. Okay. Darab 100. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu, peratus hasil maksudnya. Actual yield adalah hasil sebenar. Okay. Yang kita perolehi daripada eksperimen tu. Sebenar-benarnya kita dapat berapa? This is the actual yield. Theoretical yield ni kita predict from stoichiometry tadi yang kita buat ayat tu kalau awak perasan. Tapi kita belum kira lagi. Dan ini theoretical yield ni kita meramalkan kalau kesemua limiting reactant itu bertindak balas dengan lengkap. Sebab dalam sesuatu tindak balas ni dia kadang-kadang tak semua reactant itu bertindak balas lengkap sebab dia ada ketidaktulinan, impurities yang menyebabkan tindak balas itu tidak berlaku lengkap. Jadi yang kita dapat daripada theoretical yield tu adalah yang kita ramalkan sahaja. Oh, kalau complete reaction berlaku kita dapat banyak ni. Tapi sebenar-benarnya kita dapat banyak berapa? Okay, you tengok pada soalan. Calculate the percentage yield if 65.0 gram CCl4 was obtained from the experiment. Jadi 65.0 gram ini adalah actual yield. Actual yield. Tak tulis actual yield, tercakap theoretical yield pula. Okay, actual yield. Hasil sebenar kita dapat 65.0 gram. Okay, jadi sekarang kita dah ada actual yield. Theoretical yieldnya berapa sekarang ni? Okay, theoretical yieldnya berapa? Berapa kelas? Agak-agak awak. Macam mana nak kira theoretical yield? Okey, saya tunjukkan dekat sini Okey, jangan risau. Okey, jadinya sekarang kalau you tengok siapa limiting reactant kita? You tengok jawapan awak tadi, limiting reactant siapa? Chlorine gas kan? Jadi dengan bagus, klorin. Jadi dengan menggunakan maklumat chlorine gas tu, sebab chlorine gas tu yang akan menentukan berapa banyak CCl4 yang terhasil. Kenapa saya tak fokus pada S2Cl2? Sebab dia tak tanya pun. Dia bagi tahu CCl4, kita gunalah CCl4. Jadi dengan merujuk kepada maklumat chlorine gas which is the limiting reactant, kita ramalkan dulu CCl4 tu berapa banyak yang terhasil. So yang kita ramalkan itulah namanya theoretical yield. Okey, baik. Seterusnya ada kat sini. Okey, saya tulis from, you kena buat from the equation. Okey, compare Cl2 dengan CCl4. 3 mole chlorine gas, okay, equivalent or produces 1 mole, tak ada E pula, CCl4. Ini datang daripada equation. Okey, dalam tangan awak tadi ada berapa banyak klorin? Itu adalah yang available. Okey, tengok balik initial mole berapa klorin? 1.4085. Kita bawa kat sini. Therefore, if you have 1.4085 mole klorin, okey, dia akan produce berapa banyak? Maksudnya dia akan produce kat sini kita akan bahagi 3 mole klorin. Sebab saya dah tak nak kira mol klorin ni. Darabkan dengan 1 mol CCl4. Okey, dapat berapa?
Okey, 1.4085. Sama-sama tekan bahagi 3. Betul tak 0.4695? Betul. 0.4695 mol CCl4. Okey. Alamak. Dalam nota awak tu kan yang dekat percentage yield tu, dia ada tulis tak nak guna mol ke nak guna gram untuk kira percentage yield? Sebab saya tak boleh nak tengok ni. Saya dua device saya ni dua-dua mid. Cuba siapa ada nota saya lah. Saya nak you perasan benda tu. Dia ada tulis apa? Percentage yield masih dikira berdasarkan mol ke gram? Ada tak? Mol. Mol kan? Betul? Sebab bila kita buat eksperimen kan, bila kita buat eksperimen tu, okey, maksudnya kita dapat mol. Cuma, betul ke mol? Dia ada tulis mol ke gram? Gram. Sebab saya rasa gram sebab yang kita dapat masa tu adalah mass. Bila kita dapat, kita pergi timbang. Biasanya bila kita buat eksperimen, dapat produk je kita pergi timbang berapa gram. Kita tak akan dapat mol. Maksudnya daripada mass baru kita convert pada mol. Tapi secara realitinya kita akan gunakan mass itu sebagai hasil. Jadi sekarang apa you kena buat? You kena kira dulu mass of CCl4 produce. Berapa banyak CCl4 yang terhasil? 0.4695 gram darabkan dengan dia punya molar mass. Okey, molar mass 35.5 darab 4 tambah karbon 12. 154. Tekan kalkulator. 154 gram per mol. Dapat berapa? Apa pula darab gram? Kejap. Ini bukan gram, ni mol saya tersalah tulis. Ni mol. Okey. Dapat berapa gram? 72.3. 72.3. Kejap saya darab 0.4695. 72 lebih kurang. So 72.30 ataupun 303 pun boleh juga. Okey, yang kita kira ni, inilah theoretical yield. Hasil yang kita ramalkan sepatutnya kita dapat banyak ni. So itu tadi saya sebut, kita predict from stoichiometry. Nampak? Itu theoretical yield. Tapi bila buat eksperimen, kita biasanya akan dapat kurang daripada yang kita ramalkan. You tengok, kita sepatutnya dapat 72.30 gram, tapi yang dia beritahu kita dapat 65.0 gram. Nampak tak hakikatnya bila kita buat eksperimen, kita akan dapat kurang daripada yang kita jangkakan. Disebabkan mungkin tindak balas tu tak lengkap ataupun impurities, ketidaktulinan bahan-bahan. Jadi jangan keliru. Maksudnya theoretical yield kita kena ramal daripada stoichiometry dengan menggunakan maklumat limiting reactant. Nampak kat sini kenapa saya gunakan klorin, sebab klorin adalah limiting reactant. Dia yang determine how many moles of CCl4 will be produced. Okay, so now bila kita dah ada dua ni, kita masukkan terus dalam formula. Apa dia? Formula apa ni? Percentage yield. So 65.0 gram divide by kat sini adalah 72.30 gram darab 100. Okey, tekan kalkulator. 65 divide by 72.3. Okey. So saya dapat, awak dapat berapa? 89.9. Lebih kurang 89.90%. Nampak tak? Dari segi berapa persen hasil yang kita dapat, kita tak dapat pun 100%. Kita dapat less than 100%. Contohnya, kalau kita jangkakan 100% tu kita dapat. You tolaklah dengan 89, okay, 0.90. Maksudnya baki tu, okay, 100 tolak 89.9. Yang baki tu 10.1%
ke mana perginya? Mungkin itulah yang berlaku. Mungkin impurities, tak tulen, bahan tak tulen, tindak balas tidak lengkap. Okay, dan lain-lain. Jadi ini adalah percentage yield yang kita dapat. Okay. Baik, any question? Madam, Yes? kalau actual dengan theoretical dalam mall, kita Mhm. tak payah convert dia ke gram lah. Okay, sekejap Yang ni dah habis Yang ni dah habis Saya buka nota Okay. Yang ni dah habis betul kelas? Semua jelas? Jelas. Nanti saya set up juga recorded. Okay, sekejap. Saya stop sharing. Kawan awak tanya tu. Baguslah dia tanya. Okay, stop presenting. Sekejap Saya share screen. Tadi share window. Ini share screen, awak nampak lah apa benda saya nak buat ni semua ni. Okay. Sekejap kita tengok nota. Okay. Baguslah ya awak bertanya. Kita tengok nota sekejap alang-alang tu. Okay. Ni limiting reactant. Kalau kita pergi kepada percentage yield Okay. Awak nampak tak slide saya ni? Nota slide Nampak. percentage yield. Okay. So kalau you refer kepada nota ini, okay, dia ada mention. Dia ada mention kat sini. Yield can be in gram, mililiter, sebab ada juga produk tu terasa dalam bentuk volume kan. Kalau dia eco solution volume, mililiter ataupun liter. Maksudnya kita nak kira actual yield ni mesti gunakan gram, mass, grams, mililiter atau liter. Tak boleh guna mol. Kalau dapat mol kena convert kepada gram. Ataupun volume lah kalau dia berkait dengan volume ataupun berkait dengan larutan aqueous. Contoh volume ni kalau produk yang terhasil tu adalah gas. Jadi gas kan kita sukat dia, kita ukur dia dalam bentuk volume. Dia tak boleh guna mol sebab bukanlah sebenarnya dari segi salah tu dia salah konsep. Bukan salah konsep macam mana tahu. Sebab hakikatnya bila kita buat waktu tu kita dapat dalam bentuk gram. Jadi mol itu adalah satu step yang selepas itu baru kita buat. Jadi pernah berlaku waktu peperiksaan final exam bila pelajar guna actual yield dengan theoretical yield ni memang dia salahkan, dia guna mol, dia tak guna gram ataupun dia tak guna volume, memang salah konsep. Dia kata kita kena penalize kat situ sebab kita mesti gunakan mass ataupun volume untuk kira yield. Jadi tadi awak kata kalau dapat mol tak payah tukar pada gram ke? Jawapannya kena tukar pada gram. Kalau dah dapat gram tak ada masalah. Kalau dia bagi memang yield tu kita dapat gram tak ada masalah. Terus je masuk dalam formula. Okay, jelas? Thank you, madam. Jelas. Okay. Baik, dan satu lagi you nampak kat sini. Ni tadi saya dah highlight always less than 100%. Percentage yield ni biasanya mesti kurang daripada 100%. Sebab tu tadi kita kira kita dapat berapa tadi? 89.90%. Okay, dia akan kurang daripada 100% disebabkan ketidaktulinan, impurities dan seterusnya. Okay, jadi ni tadi saya dah highlight sebelum saya tamatkan ni. Tapi saya ada bagi kerja kejap lagi dalam Google Form. Nanti saya bagi. Okay, theoretically tadi saya dah kata kita ramalkan daripada stoichiometry. Okay, yang ni maksudnya daripada stoichiometry lah dia ramal. Actual yield yang sebenar-benarnya kita dapat the amount of product actually obtained from a reaction. Okay, biasanya kurang daripada yang kita ramalkan. So kita ramal, kita predict dapat 4 mol. But actual kita dapat only 3.5 mol. Okay, ini sangat penting ni bila kita nak buat dalam bidang analisis nanti. Okay, kemudian nanti contoh-contoh ni awak boleh guna. Okay, sekejap Ada satu ni saya nak cakap pasal purity of samples. Purity of sample ni kita nak kira ketulinan sampel. Sampel tu apa benda? Sampel ni kita kena faham dengan istilah-istilah ni sekarang. Sampel ni adalah benda yang kita kaji lah. Kalau dalam kimia you kaji apa? You kaji satu sampel yang ada sampel hidrokarbon. Itulah namanya sampel. Jadi purity ni maksudnya ketulinan.
Okay, seberapa persen dia tulen sampel tu. Jadi konsep dia sama macam tadi, dia matematik je. So dia adalah mass percent of specified substance in impure sample. Maksudnya kita ada satu impure sample yang tak tulen. Okay, so kita nak cari berapa persen yang tulen dalam tu. Jadi sebenarnya matematik saja. Purity of samples, mass of pure substance divide by mass of impure. Pure tulen, okay, pure tulen, impure tak tulen. Darab 100. Okay, jadi kita akan dapatlah, okay, for example here, purity of sodium hydroxide sample. Ni saya dah ada data lah, kononnya dah ada data. Okay, so sampel saya beratnya 50.0 gram sampel. Tapi yang saya tahu mass of sample yang pure yang tulen hanyalah 49.4 gram. Jadi berapa persen purity of sodium hydroxide tu? Kita jadikan persen. Jadi hanya 98.8% sahaja yang tulen. Yang lagi 0.2% tu adalah yang disebabkan impure lah. Okey, jadi sampel-sampel kat sini. Okey, saya rasa saya nak ajar kat sini sekali. Kita guna contoh yang ada ni lah. Okay, you boleh tengok slide ni saja. An impure sample of solid sodium carbonate is allowed to react with 0.1755 molar HCl. Right, given to you the balanced chemical equation. Okay, a 0.2330 gram sample of sodium carbonate requires 17.85 milliliter of HCl solution. What is the purity of the sodium carbonate? Okey, kalau you tengok kat sini, apakah maklumat yang kita ada? Kita ada molarity. Biasanya kita akan buat benda ni. Kita kena senaraikan dulu. Molarity of HCl 0.1755 molar. And then we have volume of HCl required adalah 17.85 milliliter. Okey, tapi maksudnya kita punya impure sample kita tu adalah sodium carbonate. Okey. Sodium carbonate, okey, ini sampel kita, katakanlah sampel kita yang impure yang tak tulen. Okey, dalam berapa berat dia? Berat dia 0.2330 gram. Soalan tanya what is the purity of the sodium carbonate? Daripada 0.2330 gram tu berapa gram yang tulen dan berapa persen yang tulen? Okey, bila kita nak selesaikan soalan ini, of course kita akan berbalik kepada stoichiometry. Okey, stoichiometry. Okey, cuma kita nak gunakan data apa? Data apa yang kita nak gunakan? Kita hanya ada maklumat tentang hydrochloric acid. Kita ada molarity, kita ada volume of hydrochloric acid. So from this data, we can determine the mole of hydrochloric acid by using molarity formula. Sebab kita tahu kan molarity equals to mole bahagi volume secara asasnya. Jadi nak cari mole. Mole of what? Mole of HCl. By using this relationship, you will get 3.13 times 10 to the power of -3 mole of hydrochloric acid. Kenapa tak cari mole of sodium carbonate? Sebab mole of sodium carbonate tu dia yang mass yang dia bagi tu tak tulen. So yang kita tahu, maklumat yang dengan jelas kita tahu adalah HCl. Maka kita gunakan HCl. Okay, so now since you have the mole of hydrochloric acid, now let's focus to the balance equation. Okay, nampak? Kita cari tadi mole of hydrochloric acid sebab kita boleh relate mole of hydrochloric acid dengan sodium carbonate ni nanti. Okay, what happened? From the equation, 2 mole hydrochloric acid reacts with 1 mole of sodium carbonate. Nampak? Okay. Yang ini. Kita relate dua dulu lah. Dua ni. Sebab kita hanya ada maklumat dua tu saja. Okay. Alright. Kita tak boleh cari mole of sodium carbonate tu dan nak gunakan limiting reactant waktu ni. Kita kena compare dulu. Okay. Jadi, if I have 3.13 times 10 to the power of -3 mole HCl, it will react with how many mole of sodium carbonate? Dia akan react dengan banyak ini. Sodium carbonate. Okey, jadinya sekarang 1.57 darab 10 kuasa -3 mol sodium carbonate itu akan dijangkakan akan bertindak balas dengan hydrochloric acid yang 3.13 darab 10 -3 mol tu tadilah. Okey, jadinya sekarang kita tak payah cari limiting reactant kat sini sebab yang kita dapat ni adalah yang impure. Yang kita ada ni mass yang tak tulen.
apa tadi 0.2330 gram tu yang dalam soalan tu, itu adalah mass yang tak tulen yang campur dengan macam-macam. So kita hanya gunakan perkaitan stoichiometry saja, perkadaran mole to mole. Okay, jadi daripada mole tu tadi you convert kepada mole of sodium carbonate, mole sodium carbonate convert pada mass, darabkan dengan molar mass, you will get the mass of sodium carbonate. Okay, so kalau you tengok ini yang kita kira ni 0.166 gram. Okay, ni 0.166 gram. Tapi kalau you baca soalan, okay, you baca soalan, sekejap saya patah balik. You baca soalan. Soalan dia sebut mole dia, mass of sodium carbonate 0.2330 gram. Ini maksudnya sampel yang tak tulen, yang ada sodium carbonate dan campur dengan logam-logam yang lain, yang macam-macam lah. Jadi yang kita dapat ni tadi adalah mass of sodium carbonate yang tulen 0.166 gram. Dia of course dia mesti kurang daripada yang impure. Jadi sekarang nak cari purity of sodium carbonate, masukkan saja dalam formula ini mass of sodium carbonate yang pure divide by mass of sample yang impure tadi. Times 100. So you will get here around 71.2% sodium carbonate sahaja yang pure. Yang lain tu adalah tak tulen lah, bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Okay, any question? Dah pukul berapa? Oh, siapa ni Amirul? Amirul Hakim ni tadi dia malam tadi dah bagi tahu. Okay. Baik, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Murni Fatana, ada nak soalan nak tanya? Saya ada soalan tapi soalan concentration, madam. Tak apa, nanti awak PM saya je Okay. Tapi soalan tu apa benda? Pasal Yang apa? pasal density. Kenapa dengan density? Macam contoh kalau soalan bagi density je, kita kena assume semua density tu density solution atau mungkin dia boleh jadi density solid, madam. Soalan biasanya dia akan mention dengan jelas sama ada density of solution ataupun density raw solute. Pernah keluar soalan final exam dia bagi density raw solute. Nanti saya bagi contoh soalan jugalah density raw solute untuk kerja hujung minggu ni. Jadi masa tu ramai calon terperangkap. Dia main hafal saja, dia tak perasan itu adalah density raw solute. Jadi kalau dia bagi density raw solution Murni, kita akan gunakan perkaitan density raw solution equals mass of solution bahagi volume of solution. Perkataannya solution tu perlu ada. Kalau dia bagi density raw solute, maksudnya kita akan gunakan density raw solute equals to mass solute bahagi volume solute. Maksudnya kita bukan terus assume macam tu je. Kita kena tengok siapa yang kita ada. Tapi tak apa, nanti saya bagi juga soalan tu. Saya rasa tu soalan final exam tahun bila tu. Tapi boleh digunakan sebagai latihan. Okay. Maksudnya kita kena tengok maklumat density tu, kena tengok siapa punya. Dia tak boleh main sembarang assume sebagai density raw solution. Cuma biasanya soalan akan mention lah the solution, the ammonia solution contohnya, berapa concentration dia akan sebut density. Biasanya kalau depan tu dah ada density, dia sebut solution, belakang tu mesti solution punya. Tapi kalau dia nak bagi density raw solute, dia mesti sebut dalam soalan tu biasanya akan sebut density raw solute. Okay? Okay. Baik, ada lagi soalan yang lain nak tanya? Pelajar lelaki ada nak tanya? Senyap je ni. Dah isi attendance lah? Dah. Pastikan isi link attendance dan lepas ni saya bagi satu soalan, bukan satu soalan, ada 5 soalan ringkas dalam Google Form. Kejap lagi saya send. Okey, awak boleh tengok dulu pelajar-pelajar boleh tengok dulu nanti soalan redox titration ni macam mana kita menyelesaikan soalan redox dan juga perkaitannya dengan stoichiometry. Dia masih ada asas yang kuat untuk balancekan. Okay, yang ni boleh study dulu, nanti kita bincang dalam soalan tutorial ataupun saya bagi contoh lain lah dalam video ke apa. Okay, any question? Mana nak sekejap saya nak panggil nama Kaya seronok juga ni panggil nama ni. Takut tertidur ke apa. Mana pula senarai nama. Ni. Luqman Faris ada Luqman. MD 15. Saya, madam, saya. Ada, bagus. Walid ada Walid. Walid. Ada, madam, ada. Walid Mukmin ni. Arif ada Arif Zakaria. MD 14.
Ada madam. Zadanish ada masuk tak hari ni? Ada. Ada, bagus. Okey, sekejap. Umar Yusof ada? Ada madam, ada. Okey, good. Danish dah keluar ni. Ihtisham ada? Tak ada Ihtisham. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Mungkin tak ada mic ke apa kan. Okey, baik, sekarang kejap lagi saya send soalan. Saya rasa saya tamatkan mic kat sini lah. Sebab ada kawan awak yang nak pergi vaksin semua tu. Okey, jadinya sekejap saya nak tutup ni dulu. Save. Pastikan isi attendance dan saya send soalan Google Form sekejap lagi. Saya nak semua pelajar jawab. Okey kelas, saya bukan ni tapi saya mengambil kira keperluan awak lah nak guna data lagi untuk kelas yang lain kan. Okey, boleh kelas? Boleh madam. Okey baik, tunggu di peranti masing-masing, di telefon ke, di laptop ke, di tablet ke, saya send sekejap lagi soalan. Okey kelas, thank you for today. Dan sambung buat kerja yang lain kerja saya lah. Sampai pukul 10 nanti buat kerja subjek lain pula. Okey, thank you. Thank you madam. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam.